الخلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, saf kepimpinan surau kita, tidak lupa kepada Bilal Terawih dan Muazzin, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas dan dapat meneruskan agenda yang menjadi tanggungjawab dalam diri orang Islam, yakni beribadah, ditambah lagi ibadahnya bila tiba bulan Ramadan al-Mubarak, dengan kita berpuasa di siang hari dan kita menunaikan ibadah yang hanya pada bulan Ramadan dikurniakan oleh Allah kepada kita, yakni salat sunat tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan dalam bulan Ramadan itu adanya salat sunat tarawih. Dimuliakan Ramadan itu dengan diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dimuliakan Ramadan itu dengan disebut namanya di dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat Allah sebut secara jelas di dalam bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, adanya kalimah Ramadan. Dan bila mana Allah juga telah menyebutkan pada bulan Ramadan ini Allah turunkan kitab suci Al-Quran, maka kita ingatkan kembali bagaimana ayat yang pertama yang saya bacakan yang menjadi muqaddimah, yang mana ayat inilah yang Nabi SAW menerima sebagai ayat yang pertama, wahyu yang pertama. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada baginda Nabi SAW menerusi yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, Iqra, baca. Sedangkan kita sedar bahawa Nabi Muhammad SAW orang yang tidak mahir membaca. Tetapi bila tidak boleh membaca, disuruh membaca juga. Iqra, baca. Lalu diteruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhan. Apakah buku, apakah kitab, apakah majalah yang mana bila kita pegang, kita akan baca dengan nama Allah, tidak lain dan tidak bukan Al-Quranul Karim. Kita pegang surat khabar, walaupun surat khabar harakah. Kita pegang surat khabar utusan Malaysia, berita harian, Nanyang Sempau, Tamin Nesan, majalah Mangga, majalah URTV dan segala-gala. Jarang sekali kita nak membaca dengan membuka halayan demi halayan dengan menyebut nama Allah. Tetapi bila mana kita memegang Al-Quran, sudah pasti kita mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu diajar kepada baginda Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menyatakan di sana, yaitu Tuhan yang menjadikan kamu daripada segumpal darah. Daripada darah yang mana terbentuk asalnya daripada air mani, yang mana air mani itu kalau jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, ayam pun tidak sudi. Tetapi air mani itulah yang membentuk di dalam rahim seorang ibu, akhirnya membentuk janin dan menjadi manusia bila dilahirkan. Sama ada dia terus menjadi manusia yang mempunyai peri kemanusiaan, ataupun dia menjadi manusia yang mempunyai perangainya kebinatangan. Semuanya itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dengan Allah nak jadikan hala tuju manusia itu dengan kata Allah. Allah mengajar manusia, allamal insana ma lam ya'lam.
Allah mengajar manusia sesuatu yang tidak mengetahui. Kita tidak tahu macam mana nak pakai baju lahir dalam keadaan telanjang bulan. Tapi hari ini kita datang berjubah, kita datang berbaju Melayu, kita datang berseluar. Siapa yang mengajar? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia. Tetapi setelah mana ayat ini diikuti dengan ayat yang berikutnya, kata Allah, kalla innal insana la yatqa. Manusia itu jenisnya melampaui batas. Dulu dia tidak tahu apa-apa, tetapi setelah mana diajar oleh Allah, diberikan ilham menerusi ibunya, melalui gurunya, akhirnya dia menjadi orang yang mengetahui. Tetapi manusia ini, kata Allah, kalla innal insana la yatqa. Kenapa dia menjadi manusia yang melampaui batas? Kerana dia merasakan dirinya sudah cukup, dia merasakan dirinya sempurna. Maka disitulah dia menjadi manusia yang melampaui batas. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang saya sebutkan bahawa dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu juga kerana turunnya kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah turunkan, kata Allah di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Dia menjadi seolah-olah menjadi signboard, papan tunjuk. Kalau kita duduk di Selayang ini, tuan-tuan boleh lihat merata tempat dipacakkan papan signboard oleh Majlis Perbandaran Selayang. Nak pergi ke lembaga peperiksaan, ditunjuknya hal. Nak pergi ke bahagian loji air, ditunjuknya dengan papan tanda. Tetapi hebat mana Majlis Perbandaran Selayang, hebat mana negara Malaysia ini untuk menunjukkan jalan sehingga kan kita boleh bertemu dengan Allah. Satu perjalanan yang sangat jauh, yang melintasi dua alam, dunia dan akhirat. Tidak lain dan tidak bukan, hanya Allah yang mampu memberi petunjuk. Sebab itu Allah sebutkan di sana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka sebab itulah menjadi kewajipan kepada orang Islam, harus menjadikan Al-Quran sebagai kekasih. Al-Quran harus dijadikan teman hidupnya. Sebab itu kalau Nabi menerima Al-Quran ini, tuan-tuan, dalam keadaan yang tidak boleh membaca, tidak mahir membaca, tetapi kenapa Allah berikan juga kepada baginda Nabi? Nak tunjukkan kalaulah manusia yang orang menganggap tidak boleh membaca ini boleh menjadi murabbi yang hebat, seorang yang faham tentang Al-Quran, kerana dia membaca, dia melaksanakan segala tanggungjawabnya itu dengan nama Allah. Maka kita hari ini yang celik mata, rupanya sedar diri dia, oh aku rupanya anak seorang doktor dan profesor. Oh rupanya aku anak seorang guru, aku seorang anak jurutera. Mana mungkin kita tidak boleh mencapai tahap yang sepatutnya dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang mempunyai rasa perasaan yang sangat tinggi kasihnya kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, menyebutkan kepada kita, apa kata baginda Nabi SAW, iqra'ul Quran. Nabi suruh kita membaca Al-Quran. Saya kuliah subuh 2-3 tempat saya pergi dalam bulan Ramadan ni lah. Kita keluar pukul 4 pagi, saya daripada US pergi Hulu Selangor. Berselisih dah pukul 4 pagi orang duk kayuh basikal. Ni bulan Ramadan. Tak apalah nak kayuh basikal, kayuhlah. Tetapi agak-agak lah di bulan Ramadan, bulan yang sepatutnya dilipat gandakan ibadah kita. Sebab kalau dia boleh kayuh basikal, mengeluarkan tenaga yang begitu banyak untuk sampai ke destinasinya, kenapa dia tidak boleh gunakan sedikit ruang itu untuk membaca Al-Quran?
Bila pegang Al-Quran penat. Kayu basikal tuan-tuan jalan Ulu yang saya lalu tu, panjat bukit kereta saya pun kalau bercakap menangis dia. Tak larat nak panjat bukit, tapi dia kayu basikal selambut. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, kata baginda Nabi. Suruh kita baca Al-Quran. Kenapa suruh baca Al-Quran? Sebab kata Nabi, Al-Quran ini pada Yaumul Akhir, pada Yaumul Qiyamah, kata baginda Nabi, Al-Quran yang kita baca ini, yang kita jadikan dia sebagai teman hidup kita, dia akan datang pada Yaumul Qiyamah, syafa'at sahabat, untuk memberikan syafaat kepada sahabat. Orang yang membaca Al-Quran menjadi sahabat Al-Quran. Al-Quran akan datang menemani dia, membantu dia ketika mana dia berada dalam situasi yang getir. Ketika itu tidak ada perlindungan, pertolongan melainkan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi sebut Iqra'ul Quran. Hadis Nabi. Tak pernah kita jumpa Nabi kata berkayuhlah basikal kerana dia akan datang mengheret kamu ketika mana kamu gagal melintasi titian as-sirat. Paculah kenderaan foil anda tu, masuklah, redahlah, belukar hutan belantara. Tetapi anda tak mampu nak meredah sedikit kesukaran untuk mempelajari Al-Quran. Jawab besok kita di hadapan Allah. Bukan salah. Tak salah pun kita nak minat dalam 4x4. Tak salah pun kita nak main motocross. Tak salah pun kita nak berbasikal. Tak salah pun kita nak main golf. Tetapi bulan Ramadan ini kalau mampu lagi kita pukul bola golf, mampu lagi mengayuh basikal, kenapa kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran? Sedangkan Al-Quran yang akan menemani kita di alam kubur. Masuklah mayat ke dasar bumi, mungkar dan nangkir tanyakan diri, tiada terjawab amal sendiri, dipukul malaikat ke dasar bumi. Duduk dalam kubur, siapa nak tolong kita? Mana isteri kesayangan kita? Mana suami yang kita sayang? Mana anak-anak yang kita belai? Mereka semua meninggalkan kita kesepian, berseorangan di alam kubur dalam lubang yang begitu sempit. Tetapi yang boleh membantu kita ketika itu, kata baginda Nabi SAW, Al-Quran. Nabi bukan dia cakap macam kita orang biasa, janji-janji kosong. Kamu puasa lah nak, kalau kamu puasa lengkap, ya, ayah bagi satu hari RM10. Dia dah kira dah 30 hari, sehari RM10. Ui, 300. Sampai hujung Ramadan duit dah cukup. Tak apalah, ayah bagi 200. Janji dulu 300. Bagi 200. Anak kata ayah janji 300. Habis ayah dah belanja bazar Ramadan bagi kau makan tu, potonglah sikit. Dengan anak pun kita dah kelentong dah. Jadi pemimpin, rakyat kita temberang. Tetapi Nabi SAW tidak pernah menipu umatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata baginda Nabi SAW. Nabi ni kalau dia bercakap, dia bukan ikut selera sedap hati dia, tapi dia bercakap itu berdasarkan illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan. Jadi Nabi sebut orang yang nak berada dalam keselamatan ketika mana di alam kubur, maka dekatilah diri dia. Jadikan amalan sebutan pada diri dia, pada mulutnya, iaitu membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nak ikutkan tuan-tuan 30 ayat. Panjang lagi lagu Ningbai Surah. Apatah lagi kalau lagu Era Fazira. Maka sebab itu, jadikan Al-Quran ini sebagai kekasih kita. Kerana apa? Kata baginda Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang pada Yaumul Qiyamah. Dia akan membantu kita, memberi syafaat kepada orang yang membaca. Jadi tuan-tuan,
Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran supaya Al-Quran menjadi kekasih kita. Kita menjadi kekasih kepada Al-Quran. Itu yang kita harapkan supaya kita menjadi kekasih kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia akan datang menolong kita ketika mana anak-anak tinggalkan kita. Al-Quran datang menolong ketika mana isteri abaikan. Al-Quran datang menolong ketika itu tidak ada satu pun manusia di atas muka bumi menolong kita. Al-Quran yang akan menolong kita. Hari ini kita tengok kitab Al-Quran ni tuan-tuan, macam tak ada apa, macam kitab biasa. Sebab tu ada di kalangan kita umat Islam yang sampai ke hari ini, daripada satu hari Ramadan yang pertama sampai hari ini, ada lagi orang cari Al-Quran tak jumpa. Al-Quran ada dalam rumah dia, tak jumpa kitab Al-Quran, sehingga kan dia belum pegang kitab Al-Quran yang ada dalam rumah. Amat malam tuan-tuan, amat malam. Kita boleh buka tengok TikTok, kita boleh buka tengok Bigo, kita boleh buka tengok Facebook, tapi kita tak boleh buka Al-Quran. Sedangkan imam baca ayat tadi tuan-tuan mengingatkan kita banyak, supaya diri kita ni sedar yang kita ni hamba. Ketika mana manusia tidak mampu memberi pertolongan, maka Al-Quran menyatakan ada pertolongan-pertolongan yang boleh didapati. Al-Quran mengajar kita. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita boleh menjadi anak yang saleh dan salehah. Ya bunayya aqimus salat, ya bunayya la tusyrik billah. Dalam Al-Quran mengajar kita. Bila mana kita menjadi pemimpin, kita menjadi orang yang memegang amanah, Allah nyatakan di sana, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu sembunyi kebenaran sedang kamu mengetahui. Kita ada kuasa, jangan kita salah kuasa, gunakan kuasa itu sehingga kita mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Islam dah nyatakan di dalam Al-Quran. Kalau kita berdamping dengan Al-Quran, kita akan jumpa. Sebab itu kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW tuan-tuan, ketika mana dalam perjalanan, bila mana dia rasa penat, dia duduk nak berehat. Kalau kita tuan-tuan penat, parking kereta, letak basikal, cari tempat yang boleh landing, kita pun landing. Dapat akar kayu yang sedap sikit, boleh buat bantal pun lelap mata. Tetapi baginda Nabi dalam keadaan dia penat, dia membaca Al-Quran. Rupanya Al-Quran ini bila kita baca, dia memberikan ketenangan. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran bahwasanya Allah yang memberikan ketenangan. Bila mana kita membaca Al-Quran, Allah memberi ketenangan. Ayat yang di akhir-akhir yang dibaca oleh Tuan Imam, surah Al-Kafirun, kalau kita merujuk, kita tadabbur ayat-ayatnya itu, kita dapati bagaimana Islam mengajar kita menerusi kitab suci Al-Quran ini, supaya adanya prinsip antara Muslim dengan non-Muslim, orang Islam dengan orang kafir, ada prinsip tersendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, kita dengan agama kita. Islam dah ajar. Tapi hari ini kadang-kadang terlalu nak menjagakan keduniaan, nak menjagakan hubungan politik, akhirnya kita melanggar batas-batas hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Mana mungkin Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika mana berada di alam kubur nanti. Maka sebab itu kita katakan tuan-tuan, Al-Quran ini dia harus kita jadikan sebagai teman hidup kita. Kalau di dalam syair selalu kita dengar, selalu disebut Al-Quranu imamuna wa dusturuna al-iftihatu jama'atil muslimina a'maluna. Al-Quran wa dustur, perlembagaan, suatu benda yang sangat tinggi menjadi rujukan kepada kita. Tapi hari ini kita letak di hujung-hujung baru kita rujuk kepada Al-Quran. Datangnya musibah yang besar, Allah uji kita dengan penyakit COVID. Kita lebih banyak merujuk kepada WHO daripada kita merujuk kepada Al-Quran.
Sedangkan teman-teman kita yang di peringkat awal dahulu, yang kena penyakit COVID, yang kononnya waktu dulu mereka ni pergi ke Seri Petaling kena penyakit COVID, itu bukan orang katakan satu bala, tapi Allah nak berikan ujian kepada kita. Tetapi kita lihat apa yang mereka lakukan waktu tu. Ada waktu tu vaksin, belum ada vaksin. Tetapi alhamdulillah dalam tahanan, mereka ditahan di situ sebagai pesakit. Apa yang mereka buat? Mereka banyak membaca Al-Quran, mereka banyak salat, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah nyatakan di sana, siapa yang berdoa kepada aku akan kuperkenankan. Tapi kita makin jauh. Alhamdulillah sekarang ni baru kita semayang dapat rapat balik. Semayang balik. Tapi bila rapat tak datang pula. Waktu dulu jarak-jarak dia punya marah kejagaan kuasa. Apa semayang tak Islamik langsung, jarak-jarak. Tapi bila rapat tak datang pula. Dulu nak semayang, bila nak semayang Jumaat syarat kena ada booster. Dia marahlah jawatan kuasa. Apa ni Yahudi punya cara. Hari ni tak payah dah datang. Dah tak datang juga. Menang berketinang kui betul. Maka sebab itu kita katakan tuan-tuan, rujukan kita, panduan kita yang terbaik adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengajar kita. Hari ini kita dapati anak-anak kita pada hari ini ramai yang menjadi anak yang derhaka kepada ibu bapa. Kerana apa? Banyak membaca majalah mangga, banyak menonton televisyen, banyak menonton apa yang ada yang diviralkan. Tetapi mereka tidak menonton apa yang disebut dalam Al-Quran. Allah dah beri peringatan di sana. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata dengan mak bapak, tak boleh kita angkat suara. Dia ajar. Hebat semayang malam kamu, hebat puasa sunat kamu, tetapi kalau kamu derhaka kepada ibu bapa, tidak ada redha Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajar. Semua ini ada dalam Al-Quran. Sebab itu kita kena jadikan Al-Quran sebagai teman. Bila kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita, sebagai kekasih kita, maka kita akan lebih mengenali. Nak kahwin dengan anak dara orang, tuan-tuan, mula-mula kenal rupa dulu. Lah kenal rupa, nak tahu pula budi bahasa, nak tahu pula keturunannya bagaimana. Itu lebih mendalam. Ini dengan Al-Quran lebih lagi yang kita patut buat. Jangan cerita banyaklah, kita cerita tentang apa? Tentang puasa yang sedang kita lalui. Ayat yang selalu kita dengar disebutkan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kita puasa ni nak apa sebenarnya? Allah dah bagi tahu dah sebenarnya. Kalau kita tanya anak-anak kamu puasa ni nak apa sebenarnya? Nak baju raya? Salah. Kita puasa ni nak apa? Nak cari duit raya? Salah. Allah sebut di sana, la'allakum tattaqun. Jangan katanya budak-budak kadang-kadang tanya orang macam kita pun tak tahu sebenarnya kita puasa ni sebab apa. Orang puasa, Ustaz, kalau tak puasa bulan Ramadan ni, pengat puasa datang bawa ben jenazah nanti. Oh, rupanya puasa sebab takut kena tahan dengan ben jenazah. Tak payah takut ben jenazah, besok mati ben jenazah bawa kita. Kita berpuasa kerana kita mencari la'allakum tattaqun yang Allah sebut di sana, taqarrub ila Allah, taqwa. Tetapi kena ingat dalam ayat ini tuan-tuan, sebab tu Al-Quran bukan sekadar kita baca, kita kena mengenali dia dengan cara kita tadabbur, dengan kita membaca tafsir. Apabila ayat Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Berkata Imam As-Sayuti, Imam Sayuti sebut apa? Apabila ada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah nak berikan sesuatu di atas amalan itu,
Tetapi sebelum mendapat sesuatu itu, Allah susuli di awalnya, di hadapannya dengan kalimah la'an. Kalimah yang disebut di sana mudah-mudahan, moga-moga. Maksudnya apa? Kata Imam As-Suyuti, kamu tidak akan dapat apa yang Allah janjikan itu, melainkan kamu kena berusaha untuk mendapatkan. Kita puasa hari ini, kita usaha tak nak dapat takwa, tak? Tak puasa, tak makan, tak minum. Ramainya orang Islam yang berpuasa cuma sekadar mengurangkan, mengosongkan perutnya semata-mata, tetapi tidak memenuhkan jiwa dia. Sedangkan nak dapat takwa itu, sebab itu Allah sebut la'allakum tattaqun, semoga, mudah-mudahan beroleh takwa. Sebelum dapat takwa itu kena ada usaha. Usahanya bagaimana? Kalau kita nak mendapatkan takwa bila mana berpuasa, Al-Quran mengajar bukan sekadar mengosongkan perut, tetapi kena menutup mata daripada pandangan-pandangan yang haram, menghentikan tangan daripada mencapai sesuatu yang haram, menghentikan mulut daripada mengeluarkan kata-kata yang haram ataupun kata-kata yang laghu. Tengok Islam aja, baru kita boleh dapat. Baru kita boleh dapat. Ini kita bila lepas puasa tengok macam sama aja, tak ada perubahan. Tu kata puasa, dia marah kepada puasa pula, sama macam dia semayang. Dia kata janji dalam Al-Quran, kata di sana bila kita semayang, kita boleh cegah diri kita daripada fahsyak dan mungkar. Tapi tengok sama aja, dia semayang tak tinggal ustaz, tapi KTM kuda tutu Magnum dah beli juga. Semayang apa? Memanglah sebab semayangnya tidak berkualiti. Maka sebab itu kena usaha. Kalau puasa, jadikan puasanya yang berkualiti. Kalau solat, jadikan solatnya itu solat yang berkualiti. Semua ini diajar di dalam Al-Quran. Sebab itu kita kena memahami Al-Quran itu dengan tadabbur, dan kita juga kena memahami maksud-maksud yang terkandung. Doa yang dibaca oleh Tuan Imam selesai daripada sembahyang tarawih tadi. Kita nak angkat tangan berdoa, kita mungkin tak pandai, kita aminkan doa Pak Imam jadilah. Pak Imam baca doa, dia minta, tapi kita tak faham yang Pak Imam minta tu tuan. Sebab apa? Dia minta dalam bahasa Arab. Walhal Pak Imam minta tadi apa? Minta Allah kurniakan kepada kita syurga. Siapa yang tak nak syurga? Semua orang nak syurga. Patutnya bila Pak Imam berdoa tu tadi kita amin. Macam ada seorang sahabat saya semayang sebelah saya, sebelah kanan saya jadi ada seorang. Itu kalau duduk tuan-tuan semayang sampai hujung Ramadan, memang seronok tu, semangat. Bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kuat. Tak payah pakai speaker, kuat dia. Itu kalau sampai hujung tarawih itu cukup seronok, orang semangat dia ada. Nak sebutkan kalau Pak Imam baca, jadi kalau kita faham, kita akan amin kuat-kuat. Ni kita pun mulai amin. Ada setengah nak sebut amin pun berat. Pak Imam minta apa dalam doa jadi tuan-tuan? Pak Imam minta dikurniakan kepada kita bidadari. Masuk syurga semua nak bidadari. Tuan-tuan tak nak, sudah saya nak, walaupun isteri ada. Tapi kita tak faham. Pak Imam kat tu baca doa kita amin. Cuba diterjemahkan doa tu tadi. Mai kita jadi imam, besok kita baca doa, ya Allah kurniakan kepada kami ya Allah janda-janda yang comel ya Allah. Amin. Maka amin belakang tu baru janda kita minta. Ni yang Pak Imam minta tadi bidadari, tapi semua slow. Sebab apa? Kita tak faham. Samalah dengan Al-Quran. Bila mana kita nak dapat saripati Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW menjadi ikutan kita, maka kita kena memahami Al-Quran seperti mana kita mengenali kekasih yang kita sayang. Barulah kita akan dapat merasa bagaimana keindahan Al-Quran. Baca Al-Quran tuan-tuan, ya, jangan kelang kabut, ya. Boleh panjang ni, boleh tutup yang panjang-panjang tuan-tuan. Itu lebih masuk lagi tuan-tuan, cas saya pula lagi.
Jadi kita akhir di sini nak sebutkan bahawa bila kita baca Al-Quran, bacalah dalam keadaan yang tertil, dalam keadaan yang orang katakan berhati-hati dan berjaga-jaga, ya, sebaik mungkin kita bacakan. Jangan kita gopoh. Yang tadarus kalau boleh selesaikan. Dapat selesai dalam bulan Ramadan, selesaikan. Tak dapat, tak apa, jangan bimbang. Selesai pada bulan Syawal pun tak ada masalah. Ni yang pelik. Bulan Syaban dulu tak boleh nak khatam pula Al-Quran. Bulan Rejab tak boleh khatam. Bulan Ramadan, hebat sungguh, dia boleh khatam. Rupanya bukan dia khatam baca Quran, dia khatam dengan orang baca Quran. Duduk 10 orang, kawan ni baca satu muka surat, kawan ni satu muka surat, dia sampai kat dia pun satu muka surat. Cukup hujung Ramadan khatam, kira-kira balik hujung Ramadan dia mau baca 12 muka surat, khatam juga. Bukan khatam baca Quran tu cuma khatam dengar orang baca Quran. Tapi tak apalah, kain batik dapat juga. Kalau niat nak cari kain batik, tapi kita baca Al-Quran bukan cari kebendaan, tapi carilah redha Allah. Kerana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan dibayar dengan 10 kali ganda. Jadi kalau kita duduk saja pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, sebutlah nama kekasih kita kan, baru seronok. Ada orang dulu-dulu dia kata tak jumpa kekasih, dapat tengok bumbung-bumbung pun jadilah. Jadi kita kalau kita jadikan Al-Quran sebagai kekasih kita tuan-tuan, tak boleh baca banyak, baca sikit, duduk saja. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Niatkan ayat Al-Quran dapat pahala. Daripada duduk saja bulan madu di awan biru, cinta sate, tak dapat apa tuan. Jadi mudah-mudahan apabila kita meletakkan Al-Quran sebagai kekasih kita, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang membantu kita pada yaumul akhir, lebih-lebih lagi ketika itu tidak ada pertolongan yang lain. Jadi saya kira tuan-tuan hari ini semua boleh membaca Al-Quran. Tak boleh membaca-baca dalam keadaan yang masih tersangkut-sangkut, dapat 2 pahala. Yang penting ada niat, ada azam terus membaca, daripada kita abaikan masa yang dikurniakan oleh Allah SWT, supaya kita besok tidak dipersalahkan. Kerana apa? Al-Quran ada bersama dengan kita. Adanya guru-guru, para murabi yang ada boleh mengajar Al-Quran, tapi kita biarkan, maka besok mana kita nak menjawab di hadapan Allah kalau kita abaikan tentang Al-Quran? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kata mana lagi nikmat yang nak kamu dustakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberi sedikit manfaat buat diri saya dan kepada tuan-tuan, agar kita dapat sedarkan diri kita sebelum sampai ke garisan yang terakhir. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihhum fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, fahamkan kami ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkan bagi diri kami, ahli keluarga kami, dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya ya Allah, pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini ya Allah, Engkau membebaskan penghuni api neraka. Oleh itu ya Allah, kami merayu kepadamu, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami ya Allah, seluruh teman-teman kami dan ahli keluarga mereka, seluruh sahabat-sahabat kami dan guru-guru semua ya Allah, dan seluruh umat Islam sebagai di kalangan hamba-Mu yang dikurniakan sebagai orang yang dibebaskan daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dikurniakan syurga. Maka ya Allah, jadi jugalah kami ini sebagai hamba-Mu yang diberikan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah yang mulia itu ya Allah ketika mana penghujung hayat kami, lalu Kau redha dan Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.